Rancangan hadis Waktu Dilarang Solat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda sebuah hadis yang berbunyi An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-asri hatta taghiba asy-syamsu. Maksudnya, tiada solat selepas waktu subuh sehingga terbitnya matahari dan tiada solat selepas solat asar sehingga terbenamnya matahari. Jadi, tak boleh solat kepada dua waktu yang dinyatakan tadi. Mari saya kongsikan sedikit penjelasan hadis tersebut. Pertama sekali, Al-Imam Al-Nawawi rahimahullah menyatakan bahawa waktu yang disebutkan di dalam hadis di atas adalah dilarang untuk melakukan solat sunat selepas selesai menunaikan solat fardu. Ijma' ulama' telah bersepakat bahawa makruh untuk melakukan solat yang tak ada sebab untuk melakukannya pada waktu yang disebutkan. Akan tetapi, solat sunat nawafil yang mana solat yang mempunyai sebab untuk melakukannya seperti solat tahiyatul masjid, solat al-Aid, solat jenazah, solat minta hujan dan juga qada solat fardu yang ditinggal, maka di sini terdapat dua pandangan, iaitu yang pertama iaitu pandangan daripada mazhab Al-Syafi'i iaitu yang menjadi pegangan mazhab masyarakat muslim di Malaysia mengharuskan tanpa memakruhkannya, manakala mazhab Hanafi dan yang lainnya iaitu mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali tidak membenarkan kerana ia tetap termasuk dalam larangan hadis. Merujuk kepada kitab Al-Mu'tamad, penulis mengatakan bahawa makruh di sini adalah karohah tahrim, iaitu makruh yang hampir kepada hukum haram. Walaupun begitu, terdapat pengecualian dalam beberapa keadaan atau waktu yang mana pada waktu tertentu boleh dilakukan solat sunat selepas waktu tersebut. Sebagai contoh, iaitu yang pertama, solat yang ada sebab untuk menunaikannya seperti mana yang tadi iaitu solat nawafil iaitu contoh solat jenazah, solat gerhana matahari, solat minta hujan, solat sunat tawaf, solat sunat tahiyatul masjid. Jika diperhatikan, kesemua solat sunat di atas dilakukan kerana bersebab. Contoh yang kedua pula ialah solat di Haram Mekah Al-Mukarramah, iaitu tidak dimakruhkan solat di sana sekalipun pada waktu yang makruh sama ada bersebab ataupun tidak bersebab. Ini berdasarkan hadis daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, La tamna'u ahadan yatufu bihazal baiti wa yusalli ayya sa'atin sya'a min laili aw naharin. Maksudnya, jangan kamu halang seseorang yang ingin melakukan tawaf di rumah Allah ini iaitu Kaabah dan solat pada setiap waktu yang mereka inginkan pada waktu malam ataupun siang. Riwayat Abu Daud 1894. Di samping itu, terdapat beberapa hikmah atau tujuan akan larangan salat pada waktu tersebut. Yang pertama, bagi mengelakkan dari menyerupai para penyembah matahari. Perbuatan syirik tersebut kebiasaannya dilakukan ketika matahari naik di awal pagi, iaitu waktu selepas subuh atau dipanggil sebagai waktu syuruk. Jelaslah Rasulullah mengharamkan solat waktu ini juga kerana ia menyamai orang yang menyembah matahari. Adapun jika kita terlewat bangun dari tidur iaitu ketika waktu subuh, maka kita masih boleh terus mengqada solat kerana solat qada termasuk dalam kategori solat nawafil iaitu yang boleh dilakukan pada waktu-waktu dilarang solat. Selain itu, larangan hadis di atas juga bertujuan bagi mengelakkan umat Islam dari menyerupai orang kafir yang menyembah syaitan. Kita dikehendaki untuk memelihara waktu ketika beribadah dan syariat Islam telah melarang orang Islam daripada menyerupai orang kafir, khususnya dalam aspek ibadah. Dari Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah SAW telah bersabda, Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bahagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud Hasan. Oleh itu, umat Islam dilarang melakukan solat sunat ketika matahari sedang terbit dan sedang terbenam. Ini disebabkan ketika matahari terbit dan tenggelam, ia berada di antara kedua-dua tanduk syaitan. Maksudnya pada saat itu orang kafir menyembah matahari dan syaitan bersama mereka.
Kesimpulannya, secara ringkas daripada hadis tersebut, umat Islam boleh mendirikan solat pada waktu yang dilarang selepas solat subuh dan selepas solat asar jika ini adalah solat sunat nawafil, iaitu solat yang mempunyai tujuan atau sebab untuk didirikan. Selain itu, solat sunat tahajud juga boleh dilakukan pada bila-bila masa. Akhir sekali, kita sebagai umat Islam perlu peka dan mempunyai pengetahuan dalam bab-bab ibadah seperti solat agar amalan yang kita lakukan itu bertetapan dengan cara Rasulullah serta syariat Islam, dan yang paling penting supaya ibadah tersebut diterima oleh Allah. Ibrah daripada hadis yang kedua ialah pentingnya memelihara diri dari melakukan amalan yang menyerupai amalan orang kafir, kerana ia tanggungjawab kita untuk menjaga identiti dan keimanan sebagai seorang Muslim sejati serta izah kemuliaan agama Islam yang tercipta. Isu semasa. Sejak sepadan negara dibuka selepas COVID-19, ramai umat Islam khususnya masyarakat Malaysia Muslim berpusu-pusu untuk mengerjakan umrah. Peluang sebagai tetamu Allah perlulah digunakan sebaiknya dengan memperbanyakkan ibadah seperti solat sunat, berzikir dan sebagainya. Imam Al-Nawawi menguraikan lagi bahawa keharusan solat sunat ketika waktu yang diharamkan tidak terlihat di kawasan Masjidil Haram sahaja, bahkan menjangkaui kawasan sekitarnya termasuk hotel-hotel berdekatan rumah kediaman dan selainnya, selagi mana termasuk dalam lingkungan yang dikategorikan sebagai tanah haram. Wallahualam, sekian daripada saya. Wabillahi bitaufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Iman Natasha binti Muhammad Razali, nombor matrik A1819299. Saya akan menyerahkan tentang hadis saya yang bertajuk Hukum Solat Tanpa Membaca Surah Al-Fatihah. Hadisnya berbunyi, An Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis riwayat Bukhari nombor 756 yang bermaksud dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah dalam solatnya, maka solatnya tidak sah. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang mempunyai kepentingan terbesar dan kelebihan yang mulia, dan oleh sebab itu, ianya dinamakan dengan Ummul Al-Quran. Surah ini juga merupakan surah yang termulia dan terbesar di dalam kitabullah. Oleh itu, ia adalah surah yang wajib dibaca dalam setiap rakaat daripada salat bagi mereka yang mahir. Ubadah ibn Al-Samit mengatakan daripada Nabi bahawa salat tidak akan diterima dan tidak akan dapat pahala jika ada ahli ibadah yang tidak membaca pembukaan kitab, iaitu surah Al-Fatihah. Ulama berselisih pendapat dalam membaca Al-Fatihah bagi makmum. Hambali dan Hanafi berpendapat dengan menggugurkan daripada makmum secara mutlak, sama ada dalam salat secara perlahan ataupun lantang. Mazhab Syafi'i dan ahli muhaddisin pula berpendapat bahawa wajib membacanya bagi setiap ahli ibadah, sama ada imam, makmum ataupun salat secara sendirian. Mazhab Maliki pula berpendapat kepada wajib membacanya bagi makmum secara dalam diam. Berdasarkan hadis di atas, kita dapat memperoleh pengajaran daripadanya, iaitu yang pertama, wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat daripada salat. Yang kedua, batalnya salat dengan meninggalkannya dengan sengaja, jahil ataupun terlupa kerana ia merupakan rukun salat. Imam baca laju, makmum tak sempat ikut. Adakah sah salat sekiranya tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah bersama imam? Bagi menjawab persoalan ini, kita perlu merujuk perbincangan dalam bab salat berjemaah. Terdapat dua jenis makmum yang perlu diketahui, iaitu yang pertama, makmum muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum yang sempat membaca Al-Fatihah bersama imam pada kadar bacaan yang sederhana. Jika makmum masih belum selesai membaca Al-Fatihah sedangkan imam rukuk, maka makmum perlu menghabiskan bacaan Al-Fatihah sebelum rukuk. Yang kedua, makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah bersama imam. Sekiranya makmum masbuk tak sempat membaca Al-Fatihah, maka dibolehkan untuk dia terus rukuk bersama imam. Makmum hendaklah mengangkat takbiratul ihram, kemudian rukuk bersama imam dan mendapatkan tumakninah bersama imam pada kadar subhanallah dalam rukuk tersebut. Berdasarkan isu di atas, makmum mestilah mengetahui
Status solat beliau sama ada makmum muafiq ataupun makmum masbuk. Bagi makmum muafiq, beliau mestilah menghabiskan bacaan Al-Fatihah tersebut. Manakala bagi makmum masbuk, dibolehkan untuk beliau tidak menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya. Walaupun makmum tidak sempat menghabiskan membaca Al-Fatihah bersama imam, namun ia tetap dikira sebagai rakaat yang sempurna tanpa perlu mengulangi rakaat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulaika binti Syahrul A181950. Saya akan membentangkan hadis pada tajuk Bila Waktu Solat Witir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli layli qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwal layli wa awsatihi wa akhirihi wa intaha witruhu ila sahari. Maksudnya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat witir pada awal malam, pertengahan malam atau pada akhir malam dan menyelesaikan witirnya sehingga subuh. Terdapat perselisihan ulama mengenai hadis ini. Ulama telah bersepakat bahawa permulaan waktu solat witir adalah selepas solat Isyak. Namun, ulama berselisih pendapat bila berakhirnya waktu solat witir. Pertama, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan riwayat daripada Ahmad, mereka berpendapat bahawa berakhirnya waktu solat witir adalah sehingga waktu subuh. Yang kedua, Imam Ahmad mengikut pandangannya yang masyhur berpendapat bahawa waktu berakhirnya solat witir adalah sehingga terbitnya fajar. Perkara ini ditegaskan lagi dalam Al-Mughni bahawa solat witir dilakukan sehingga berakhirnya waktu subuh. Pendapat ini juga turut dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan juga Al-Thawri. Kemudian, Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah berkata, sesiapa yang tidur dan tertinggal solat witirnya, hendaklah dia solat di antara waktu terbit fajar dan solat subuh, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar, Aisyah dan selainnya. Selain itu, Abu Dawud juga telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang tidur dan tertinggal solat witir atau lupa, hendaklah dia solat apabila dia bangun atau teringat. Terdapat dua syarah mengenai hadis ini. Pertama, syarah dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha telah memberitahu kita tentang waktu yang biasanya Nabi SAW melakukan solat witir pada waktu malam. Dan baginda tidak menetapkan waktu-waktu yang tertentu atau waktu yang khusus untuk melakukan solat witir. Maka di sepanjang malam itu baginda melakukan solat witir. Kadang-kadang baginda melakukan solat witir pada awal malam iaitu selepas Isyak, dan kadang-kadang baginda melakukan solat witir pada pertengahan malam iaitu selepas sepertiga malam, dan kadang-kadang baginda melakukan solat witir pada akhir malam iaitu selepas 2/3 malam, dan waktu berakhirnya solat witir adalah pada waktu subuh. Kedua, syarah dari Abdullah Al-Basam rahimahullah. Bermulanya waktu untuk melaksanakan solat witir adalah selepas waktu solat Isyak dan berakhir apabila terbitnya fajar. Disebabkan itu, Nabi SAW telah menunaikan solat witir pada awal malam, pertengahan malam dan akhir malam. Jadi, untuk pengetahuan semua, waktu yang paling afdal untuk mendirikan solat witir adalah pada waktu akhir malam. Kerana solat witir adalah merupakan penutup bagi solat malam. Hadis ini mempunyai dua pengajaran. Yang pertama, kita boleh menunaikan solat witir pada awal malam, pertengahan malam dan pada akhir malam. Tetapi pada waktu akhir malam adalah merupakan waktu yang paling afdal bagi sesiapa yang berniat untuk melaksanakannya. Dan yang kedua ialah waktu solat witir bermula dari selepas solat Isyak sehingga terbit fajar. Isu bagi hadis ini adalah mengenai persoalan, adakah solat witir hanya boleh dilaksanakan selepas solat tarawih pada bulan Ramadan sahaja? Jawapannya tidak. Solat witir boleh dilakukan pada setiap malam kerana ia merupakan ibadah yang amat digalakkan kepada setiap umat Islam. Perkara ini adalah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu.
Rasulullah SAW bersabda, "Jadikanlah solat witir sebagai solat terakhir kamu pada waktu malam." Baiklah, saya akan membincangkan pula sebuah hadis di bawah tajuk atau bab hukuman hudud bagi peminum arak. Jadi saya akan menghuraikan tentang hadis dan menjelaskan maknanya, perawi bagi hadis ini, dan kita akan berbincang tentang pendapat-pendapat ulama dan perselisihan yang berlaku, dan kita akan mengaitkannya dengan isu pada masa kini. Baiklah, hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad shariba al-khamra fajaladahu bi jaridataini nahwa 40. Qala wa fa'alahu Abu Bakr falamma kana Umar istashara an-nasa faqala Abdurrahman akhaffa al-hudud 80 fa'amara bihi Umar. Hadis riwayat Muslim, Kitab Al-Hudud, bab Hadul Khamru, nombor 3218, yang bermaksud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dihadapkan seorang lelaki yang terbukti meminum al-khamru, iaitu arak. Lalu baginda menyebatnya dengan 2 pelepah kurma sebanyak 40 kali. Hal itu juga dilakukan oleh Abu Bakar pada zamannya. Ketika pada masa pemerintahan Umar Al-Khattab, maka beliau meminta pendapat kepada kebanyakan orang. Jadi Abdul Rahman bin Auf pun berkata, hukuman sebatan yang paling ringan adalah sebanyak 80 kali. Lantas Umar Al-Khattab pun memutuskannya seperti itu. Pertama sekali, perbincangan perawi. Perawi di dalam hadis ini ialah Anas bin Malik bin Al-Nadar atau Hamzah Al-Ansari Al-Khazraji. Kunyah beliau ialah Abu Hamzah. Beliau berasal daripada kaum Khazraj. Jadi sejak berumur 10 tahun lagi, Anas bin Malik telah berkhidmat kepada Rasulullah di Madinah sebagai pembantu atau khadam Nabi SAW. Jadi Anas bin Malik antara sahabat Nabi yang kemuliaannya diiktiraf, sehingga baginda pernah mendoakan Anas seperti, "Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya dan anaknya dan masukkanlah dia ke dalam syurga." Anas bin Malik juga merupakan antara sahabat yang hebat di dalam dunia Islam, sehingga beliau digelar dengan laqab atau gelaran yang pelbagai seperti Al-Imam, Al-Mufti, Al-Muhaddith dan Rawiyat Al-Islam. Beliau adalah sahabat dari tabaqat pertama dan kesemua riwayatnya adalah siqah dan boleh dipercayai. Beliau wafat pada tahun 93 Hijrah dan merupakan sahabat Nabi yang paling lama hidup, iaitu di mana usia beliau pada akhir hayatnya ialah berumur 103 tahun. Abdullah Al-Bassam di dalam syarahnya menjelaskan hadis ini berkaitan pada zaman Nabi dan zaman Abu Bakar As-Siddiq. Hukuman bagi peminum arak adalah sebanyak 40 kali sebatan. Tetapi ketika zaman Umar Al-Khattab, di mana wilayah Islam semakin luas, masyarakat Islam telah hidup bercampur aduk dengan pelbagai bangsa. Jadi mereka membudayakan amalan meminum arak. Jadi Umar Al-Khattab meminta pendapat sahabat lain dan mereka berunding dan bermesyuarat, dan mereka memutuskan untuk menetapkan hukuman bagi peminum arak adalah sebanyak 80 kali sebatan. Jadi ini adalah cadangan yang dikemukakan oleh sahabat, iaitu Abdul Rahman bin Auf, di mana beliau mengatakan ini adalah hukuman sebatan, iaitu seperti hukuman yang ringan seperti hukuman Al-Qazaf, iaitu hukuman terhadap pelaku yang menuduh seseorang berzina. Jadi apakah jenis minuman yang dikategorikan sebagai arak atau al-khamru dan boleh dikenakan hukuman sebatan jika meminumnya? Dalam hal ini terdapat pandangan dan perselisihan ulama. Yang pertama, pendapat kebanyakan ulama salaf dan khalaf berkata arak adalah minuman dari sejenis peraman anggur dan peraman barli, gandum, kurma dan lain-lain yang bersifat memabukkan. Tidak kira kita minum banyak atau sikit, ia tetap haram diminum dan bakal dikenakan hukuman. Dan pendapat kedua pula, sebahagian mazhab Hanafi dan mazhab Ahli Kufah mengatakan jenis minuman selain peraman jus anggur, jika diminum tidaklah pula dikenakan hudud, kerana jenis minuman selain anggur itu cuma dikiaskan sahaja menyerupai sifat seperti peraman anggur tersebut. Namun yang paling rajih dan yang kita wajib berpegang adalah berdasarkan kitab Fiqh Al-Manhaji oleh Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan setiap jenis minuman yang memabukkan yang diminum dengan banyak ataupun sikit, kedua-duanya adalah haram. Ini kerana ulama mazhab Syafi'i lebih berhati-hati, khususnya pada masa sekarang telah terjadi banyak kelemahan dalam mengamalkan cara hidup Islam. Jadi tersebarnya pelbagai jenis minuman yang dinamakan dengan nama yang menarik perhatian dan dianggap halal, sebenarnya ia adalah haram. Mereka berdalilkan seperti dalil Rasulullah SAW pernah bersabda,
banyak berbagai hal yang bakal terjadi di akhir zaman. Salah satunya melalui sabdanya, sungguh kelak banyak dari kalangan umatku yang meminum al-khamru, iaitu arak, dan mereka menyebutkannya dengan selain namanya. Ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Jadi isu semasa yang boleh dikaitkan dalam hal ini adalah seperti isu pada masa kini, iaitu jenama arak yang bernama timah yang menggunakan bahasa Melayu, yang mana ia akan menimbulkan kekeliruan khususnya umat Islam di negara ini. Meskipun sebahagian pihak akan mengemukakan pelbagai alasan untuk membenarkan jenama arak timah ini dikeluarkan, namun syarak telah menegaskan bahawa segala perkara yang mempunyai unsur kemudaratan seperti penjualan arak ini perlulah dicegah, iaitu mengikut kaedah kemudaratan itu hendaklah dicegah semampu yang mungkin. Dan kaedah kedua seperti siddu zara'i, iaitu kita menutup jalan-jalan yang boleh membawa kepada kerosakan ataupun keburukan. Seperti mana isu arak jenama timah ini yang mungkin menimbulkan kekeliruan, dan masyarakat menganggap ianya seperti boleh diminum oleh orang Melayu, dan ini akan menimbulkan kekacauan yang akan membawa kemusnahan kepada umat Islam. Kesimpulannya, apa yang kita boleh pelajari daripada hadis ini, khususnya kita sebagai generasi moden kini, kita banyak terdedah dengan pelbagai perkara yang syubhah, khususnya dalam bab pemakanan atau minuman, di mana kita sebagai umat Islam pada masa kini bertambah keliru tentang status halal atau halalan thayyiban sesuatu makanan atau minuman, disebabkan wujud pelbagai gelaran makanan atau minuman yang menarik perhatian dan kita anggap boleh untuk dimakan, sedangkan terdapat dalil dan hujah pengharaman yang jelas, namun kita tidak pula mengambil perhatian. Jadi kesimpulannya, arak ataupun minuman yang berunsur memabukkan, kesemuanya adalah haram, baik kita minum sedikit ataupun banyak. Dan hikmah pengharaman arak ini dapat membendung pelbagai kerosakan jiwa dan ketidaksedaran akal dan sebagainya yang akan mendorong kita kepada kemusnahan. Dan oleh sebab itu, hukuman hudud yang ini sebatan itu perlulah dilaksanakan untuk membendung jenayah meminum arak ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah hari ini saya akan mengupas salah satu hadis berkaitan tentang berlaku adil kepada anak-anak dalam memberi hibah. Pernah kita dengar ada dalam satu keluarga ni, mak ayah dia membeza-bezakan anak-anaknya. Anak yang cerdik diberikan hadiah, diberikan ganjaran yang lebih berbanding anak-anak yang kurang cerdik. Perkara ini sangat tidak disukai oleh Nabi SAW berdasarkan salah satu hadis daripada Nu'man bin Yasir. Nu'man bin Yasir qala tasaddaqa alayya abi bi ba'di malihi faqalat ummi Amratu bintu Rawaha la arda hatta tushhidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afa'alta hadza biwalidika kullihim? Qala la. Qala ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Faraja'a abi faradda tilka sadaqah. Hadis ini berkaitan tentang Amrah binti Rawaha, iaitu ibu kepada Nu'man bin Yasir. Dia meminta suaminya Nu'man bin Bashir, Bashir untuk memberikan hadiah kepada anaknya kerana anaknya telah berbakti, berkhidmat kepadanya. Tetapi Bashir ni dia menangguhkan hadiah tu selama setahun. Kemudian bila Bashir teringat semula permintaan isterinya, dia pun berilah hadiah tu kepada anaknya, iaitu Nu'man. Tapi Amrah ingin membuktikan pemberian tersebut, maka dia memberitahunya bahawa dia tidak akan puas hati dan akan menerima setelah Nabi SAW bersaksi di atas pemberian tersebut. Oleh kerana Bashir ni dia takut kepada isterinya untuk pulang ke rumah, lalu dia pun menunaikan permintaannya. Lagipun dia kan dah tangguh lama pemberian hadiah tu, jadi dia pun nak sedapkan hati isteri dia pemberian hadiah tu. Jadi dia pun nak sedapkan hati isteri dia pun pergilah berjumpa Nabi SAW. Seterusnya bila dia meminta Nabi menjadi saksi kepada pemberian tersebut,
Rasulullah pun bertanya, adakah engkau mempunyai anak-anak yang lain selain daripada Nu'man? Lepas tu Bashir bercakap, ya. Kemudian Nabi pun bertanya lagi, adakah engkau memberikan anak-anakmu yang lain seperti mana yang engkau berikan kepada Nu'man? Bashir kemudian menjawab, tidak. Lalu Nabi pun berkata, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil terhadap kesemua anakmu. Mintalah penyaksian daripada orang lain, Nabi berkata. Sambungan ni kita boleh lihat dalam riwayat daripada Muslim. Lalu Nabi pun menyambung kata-katanya. Baginda bertanya kepada Bashir, adakah engkau gembira kalau anak-anakmu memberi layanan yang sama secara sama rata kepada engkau, iaitu mereka memberi layanan baik dan tidak derhaka? Bashir pun berkata, ya, aku suka. Lalu Nabi pun bersabda, kalau begitu jangan lakukannya, yakni melebihkan seseorang berbanding yang lain. Kemudian ayah Nu'man ni pulang dan meminta semula hadiah yang telah diberikan kepada Nu'man tadi. Hadiah ni, hadiah ataupun hibah, dari segi istilah syarak ialah suatu pemberian harta daripada satu pihak kepada pihak. Hadiah ataupun hibah, dari segi istilah syarak ialah suatu pemberian harta daripada satu pihak kepada pihak yang lain, tanpa balasan. Secara umumnya ulama bersepakat bahawa pemberian hibah ni digalakkan dan disunatkan kepada ibu bapa. Dan suruhan dan arahan Nabi agar berlaku adil membawa kepada hukum wajib. Hal ini kerana bila Nabi kata kalau melebih-lebihkan salah seorang anak ni berbanding anak-anak yang lain merupakan suatu kezaliman. Namun, terdapat perselisihan pandangan ulama mengenai hukum ibu bapa melebihkan pemberian kepada sebahagian anaknya sahaja. Ada dua kelompok. Ulama yang mengharamkan adalah ulama yang memakruhkan, iaitu jumhur ulama. Ulama yang mengharamkan ni dia berkata kerana jika dia cakap haram kerana melebih-lebihkan pemberian kepada anak lain boleh memutuskan hubungan silaturahim, dan memutuskan silaturahim dilarang oleh syarak. Jadi ulama daripada mazhab Hanbali dan Maliki mengatakan ianya haram. Manakala jumhur ulama pula berhujah bahawa Nabi hanya membataskan kepada dirinya sahaja untuk tidak memberi penyaksian, tidak bagi orang lain. Hal ini kerana kemuliaan kedudukan Nabi sebagai pemimpin utama umat Islam menyebabkan terdapat beberapa perkara yang dibolehkan untuk orang awam, tidak bagi seorang pemimpin. Maka larangan tersebut berubah daripada hukum haram kepada hukum makruh. Dan bila kita tengok pada masa kini, ramai ibu bapa yang dia tidak bersikap adil terhadap anak-anaknya. Ada yang pilih kasih, dan ini adalah salah satu konsep didikan yang sangat dibenci oleh Rasulullah. Sikap ibu bapa yang membeza-bezakan anak ni akan memberi kesan yang buruk terhadap anak. Kerana anak ni dia daripada kecil dia akan belajar daripada kedua orang tua mereka. Dan antara kesan buruknya ialah mereka akan rasa tidak adil dan akan memendam perasaan dan sentiasa berhasad. Dan antara kesan buruknya ialah mereka akan rasa tidak adil dan akan memendam perasaan dan sentiasa berhasad dengki dengan adik-beradik yang lain yang lebih, dan merasa adik-beradik lain lebih disayangi oleh ibu bapa mereka. Mereka juga akan mula tidak menghormati kedua ibu bapa dan bersikap kurang ajar. Selain itu, hubungan dengan adik-beradik yang lain pun akan jadi keruh dan mereka sering bergaduh kerana tak puas hati dan hilang rasa kasih sayang antara mereka. Dan daripada hadis ini kita dapat simpulkan bahawa wajib kepada kedua ibu bapa untuk memberi layanan yang sama kepada anak-anak. Tidak kira lelaki, perempuan, cerdik, kurang cerdik, ibu bapa perlu beri layanan yang sama. Nabi pula menyifatkan perbuatan melebihkan seorang anak daripada yang lain adalah suatu kezaliman. Dan pengajaran yang terakhir adalah pemberian hibah ataupun hadiah kepada anak-anak perlulah adil agar tidak timbul perasaan dengki di antara anak-anak. Sekian, itu sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.